Hai, Assalamualaikum sawadi. Cha. Okay guys, hari ni Kak Ana nak cerita dekat korang cerita-cerita seram versi asrama. Cerita-cerita ni kemungkinan ada yang dah pernah dengar, dan kemungkinan juga ada yang belum dengar. Cerita yang Kak Ana kat awak cerita yang Kak Ana nak cerita dekat korang ni adalah cerita yang Kak Ana sendiri pernah dengar daripada bekas-bekas asrama dulu. Bekas-bekas orang yang pernah duduk asrama. I mean like senior lah senang cerita, okay? Senior Kak Ana cerita. So, cerita yang pertama, hantu berus gigi. Cerita dia macam ni guys. Ada satu hari, ada budak ni, alamak kita letak nama lah senang ceritakan. Okay, nama si Nisa ni, dia study lewat malam. Lewat malam macam pukul 2, pukul 3 malam macam tu kan. And then, dia nak pergi toilet. And dia tengok kawan-kawan dia semua macam dah tidur. So, dia tak nak ganggu kawan-kawan dia. Dia pergilah toilet bersendirian. Pergilah dia keluar daripada dorm and gedek ke toilet. Sampai dekat toilet, dia nampak lagi seorang perempuan tengah gosok gigi. Dalam hati dia cakap, okay, Alhamdulillah lah ada kawan kat situ. And then dia pun pergilah toilet. Dia pergi toilet, dia kencing apa semua bagai kan. Dia keluar, dia tengok perempuan tu masih belum habis gosok gigi lagi. Tapi kali ni dia perasan yang perempuan ni, dia gosok gigi macam pelik sikit. Menunduk sangat ke sinki. Aku tak tahulah, maybe sinki mangkuk macam ni, lepas tu perempuan tu gosok macam ni. Mungkin, I don't know. Tapi yang pasti dia tak perasan lah perempuan tu siapa. Dia tak perasan adakah tu orang yang dia kenal ataupun tidak. And then dia pun place dekat sebelah sinki tu. Dia pun nak gosok gigi lah, basuh muka apa semua bagai. Masa dia nak basuh muka gosok gigi tu, dia jeling kat sebelah. Dia tengok dalam sinki tu penuh dengan darah. After that, dia pun macam tegur, awak, sinki tu berdarah tu, gigi berdarah ke? Perempuan tu just diam. And dia macam, lagi sekali dia macam tanya, awak kenapa gigi berdarah tu? And then perempuan yang dekat sinki tu bangun and toleh. Masa dia toleh tu guys, Nisa ni nampak perempuan tu memberus giginya bersama pisau. Memberus giginya dengan pisau. And memang Nisa dah tak cakap apa dah. Pap terus pengsan. Pengalaman si Nisa ni berleluasa tau. I mean tersebar dekat asrama dia. Maka pelajar-pelajar aspuri perempuan pelajar-pelajar asrama perempuan sentiasa akan pergi ke toilet berdua. Alhamdulillah guys, itu adalah kes yang orang kata tak pernah ulang. Tapi after 2 years guys, kalau tak silap si Nisa ni pun dia dah habis dah belajar kat sekolah situ. Dia dah 18 tahun ke atas dah. And then benda tu berulang. Cerita dia macam ni. Kita letak nama dia Rina dengan Fifi. Okay. So, si Rina dengan Fifi ni, dia dah tahu dah. Diorang dah tahu dah, diorang punya asrama nak pergi toilet mesti berdua. Tidak boleh seorang-seorang. Jadi macam biasa guys, diorang belajar sampai lewat malam. And tibalah masa untuk diorang prepare untuk tidur. Jadi mereka pun pergilah ke toilet. Nak dijadikan cerita guys, mereka berdua ni ternampak perempuan tengah gosok gigi dekat sinki. Dalam hati masing-masing dah macam gugup sikit. Tapi perasaan takut tu berubah apabila diorang nengok dekat dalam sinki tu berbuih, bukan darah. So Alhamdulillah si Fifi pun masuk dalam toilet. And si Rina pun dekat sinki gosok gigi dia, cuci muka dia apa semua bagai. And si Rina dengan Fifi ni pun memang diorang dah perasan lah yang sebelah tu memang orang. Cuma si Rina ni adalah jeling-jeling lagi sekali kan. Sebab dia tengok perempuan tu pun macam gosok je, tak bercakap. So bila Rina macam apa, sikit-sikit duk pandang, dia macam kelang kabut sikit. And tangan dia terlanggar barang dia, and barang dia jatuh ke bawah. Okay, Rina ni dia pun pergilah tunduk, capai dia punya barang ke bawah. And dia terpusing sebelah kanan dia tu, perempuan yang berdiri sebelah dia
berdiri tanpa kaki. Rina terus bangun. Dia dah ketar-ketar. And dia cakap dekat Fifi. Fifi masa tu dalam kubikel dalam toilet. Dia kata kat Fifi, Fifi, aku dah siap. Aku gerak dulu boleh? Aku balik dulu tau. Fifi pun cakap, okey tak apa. Lagi pun ada seorang lagi kan dekat depan tu. Lepas tu, Rina cakap macam tu. Guys, tak lama tu, perempuan yang tanpa kaki tu berpaling berpusing ke arah Rina and berkata, nak balik ke dah tahu. Sambil pisau di tangan dia menoreh mulutnya. Pap, lagi sekali kes menjadi besar sebab Rina pun pingsan dan demam panas. So guys, korang pernah tak dengar cerita hantu bersih, hantu berus gigi ni? Kalau pernah, bagi tahu pernah. Kalau tak pernah, bagi tahu tak pernah lah. So let's go, kita pergi ke cerita nombor 2. Hantu bilik study. Okay, cerita yang kedua ni asrama, bukan asrama sekolah tapi asrama IPTA. Kena tak boleh nak sebut IPTA mana ya. Biasanya dekat IPTA ni mereka ada menyediakan ruangan study. Okay, di mana pelajar-pelajar boleh nak stay up late night sampai pukul berapa-berapa pun sebab bilik tu buka 24 jam. Okay. So guys, cerita dia bermula macam ni. Ada seorang mamat ni nama Kimi. Dia memang suka study. Memang suka lewat malam lah study orang kata kan. I pun tak tahulah otak dia macam mana. Jenis tidur sekejap ke, tidur tengah hari ke, tidur malam ke. Yang pasti dia akan sentiasa duduk dekat dalam bilik study tu tengah-tengah malam. Kadang-kadang ada orang lain, kadang-kadang tak ada orang lain pun dia akan duduk and study dekat situ. Nak dijadikan satu hari tu guys, malam tu dia kata sunyi, sepi. And pelajar-pelajar lain pun tak ada. Last pelajar yang keluar pun pukul 12.30. Maksudnya start daripada 12.30 tu, dia seorang je dalam bilik study tu. Tapi dia suka dengan keadaan tu sebab tak ramai orang kan. I mean like, dia seorang je dalam bilik tu and dia boleh fokus on dia punya study. And then dia pun study lah macam biasa. Study. Tiba-tiba terasa nak ke toilet. Dia pergi toilet. Dia balik je toilet. Dia nampak ada seorang perempuan dekat depan meja dia. Guys, meja study bukan meja petak kecil je tu. Meja study dia panjang. Okay. Dia dekat sini. Dan perempuan tu placement dia dekat sini. And perempuan tu bukan study. Perempuan tu tidur. Okay. Perempuan tu tidur. Baring. Macam tu. Kimi ni bila dia balik dia nampak perempuan tu, dia rasa macam alah, nak tidur lah bilik. Apa pasal nak tidur dekat sini pula kan? Aku nak study macam tu. Kang duduk berdua dalam bilik ni orang kata apa pula? Tapi benda tu dia beda hati je lah. Bisik hatinya gitu. So dia pun pergilah balik dekat meja dia tu macam biasa dia study. Okey lah, perempuan tu tak kacau, tidur pun tak berbunyi kan. Tak lama tu guys, dia ada dengar bunyi macam and then dia macam mula-mula dia rasa macam biasa je. Tapi lama-lama benda tu macam annoyingkan dia tau. And sikit-sikit dia pandang perempuan tu. And perempuan tu still lagi tidur. Tapi guys, bunyi tu makin lama makin kuat and makin laju. And dia cuba untuk dengar baik-baik bunyi tu datang dari mana. And dia find out that bunyi tu datangnya daripada depan meja dia, dekat mana perempuan tu duduk. And then dia pun terasa macam nak kejut perempuan tu. Awak. Perempuan tu diam. Kimi terpaksa mengeraskan sedikit suara dia. Awak bangun boleh? Guys, masa dia suruh je bangun, perempuan tu terus bangun. And then ke depan menyerang dia. My God, terkejut I. Aku yang terkejut. Guys, apa yang Kimi nampak malam tu adalah perempuan tu telah merangkak ke atas meja dan seolah-olah macam nak terkam dia. Kimi pun pengsan guys.
seminggu dia demam seminggu dia demam. Dikatakan lagi perempuan tu dia perasan bahawa masa dia tengah rangkak tu, Kimi just nampak bahagian kepala dan badan dia saja, di mana bahagian bawah pusat dah tak ada. So macam mana guys? Cerita yang kedua ni korang pernah dengar ke tidak? Macam biasa, pernah ataupun tidak? Tulis kat komen. Okay, kisah yang ketiga pula. Korang masih nak dengar lagi ke tak ni? Nak dengar angkat tangan? Okay, aku nampak tu ada orang angkat tangan tu. Okay. Kita sambung. Okay, cerita ni terjadi dekat kawan Kak Nan sendiri. Kawan Kak Nan ni bukan sekolah Kak Nan, tapi masa tu Kak Nan pergi camp, satu murid satu sukan. Satu sukan ke satu Malaysia, satu murid satu sukan, lebih kurang macam tu lah. Okay, Kak Nan pun wakil daripada sekolah Kak Nan, and then berjumpalah dengan orang Perak, orang Selangor, orang Johor, orang Pening, semua bagai bergabung dalam satu camp tu. And ada satu kawan ni, dia daripada Perak telah volunteer menceritakan kisah dia sendiri. Macam mana cerita dia? Macam ni guys, pendek je cerita dia, tapi cukup menakutkan kalau kita berada di tempat dia. I name it Melissa, okay? Melissa ni, dia ada kembar. Kembar dia Marisa. Okay tak? Melissa, Marisa, okay. So, Melissa ni and kawan-kawan dia termasuk kembar dia dalam satu dom telah turunkan tilam dekat bawah. Faham tak? Daripada katil tu, diorang angkat tilam, diorang susun bawah, diorang tidur ramai-ramai dekat bawah tilam tu. Dekat bawah lantai tu. Malam tu juga, Melissa ni, dia tak dapat nak tidur dengan tenang tau. Yang dia terdengar satu bunyi yang kuat yang telah mengejutkan dia untuk buka mata. Yang dia pun buka mata. Bila dia buka mata, dia nampak kembar dia tengah berpaut. Berpaut dekat satu tilam, satu katil. Salah satu katil berpaut macam ni. Duduk macam memeluk tiang tu. Yang dia tegur lah, dia cakap, Marisa, pasal apa kan? Buat apa dekat situ? And then dia pun pergilah dekat dah adik dia kan, kembar dia. Dia tonyong lah budak tu. Marisa buat apa? And then Marisa tu toleh ke dia. Masa Marisa tu toleh dekat dia, dia tengok Marisa ni pucat. Dia pun macam, Marisa, okey ke tak? And dia perasan yang dia pegang Marisa tu sejuk sangat. Lepas tu, hang ni sejuk sangat ni, buat hang ni. Lepas tu tak lama tu guys, tiba-tiba ada satu suara, Melissa, kau buat apa? Bila dia toleh je dekat suara yang menegur tu, dia toleh adik kembarnya Marisa masih terbaring dekat tilam situ. And then bila dia toleh dekat depan, tak ada siapa-siapa. Nasib baiklah tak ada siapa. Kalau benda tu menyegah, mahu terkejut. Okay, sambung. Jadi Melissa ni pun macam berderau darah dia. Masa tu dia tak tahu nak cakap apa dah. Dia pandang Melissa, dia pandang kembar dia, dia pandang katil yang kosong yang dah tak ada orang tu. And dia decide untuk terus tidur, tidak berkata apa-apa pada malam itu. So itulah pengalaman yang dia share dekat Kak Nan. Dia kata sebelum ni dia dengar orang lain pernah kena macam tu dekat asrama tu, which is dekat asrama tu ada satu hantu, ada satu benda yang suka menyamar jadi kawan-kawan yang lain. And hari tu dia kata dia tak sangka dia sendiri yang kena. Okay guys, itu saja cerita versi asrama. Tak nak bagi lebih-lebih, nanti budak-budak yang nak masuk asrama tacut. Jangan macam tu ya guys. Kak Nan cerita bukan untuk menakutkan korang, tapi anggaplah ini sebagai hiburan gitu. So thank you guys yang dah tengok sampai habis. Thank you so much. Jangan lupa follow Kak Nan punya Instagram and TikTok. So jumpa lagi nanti. Kop kunta. Bye bye.